pun kami berkati seluruh perjalanan dan juga destinasi di sekitarnya, supaya kami menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan telah pun kami berikan kepada Musa, yakni akan kitab, dan kami jadikan Nabi Musa itu dirinya sebagai huda, sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila, supaya Bani Israel selepas daripada pemergian Nabi Musa itu tidak akan mengambil Allah, tidak akan mengambil selain daripada Allah itu sebagai penolong mereka. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, iaitulah anak cucu daripada orang-orang yang kami angkut bersama-sama dengan bahtera Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia, yakni Nabi Nuh itu adalah merupakan hamba yang bersifat suka berterima kasih, yakni bersyukur. Yang saya kasihi Pak Imam, Pak Bilal, seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, ahli jemaah surau Al-Madinah, moga-moga kita semua mendapat rahmat dan keberkatan di hari Isnin ataupun malam Selasa. Mudah-mudahan itu semua ni menjadi mereka bersyukur terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama ni, marilah kita bersama-sama melafazkan kesyukuran kerana Allah Azza wa Jalla telah pun memberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di dalam majlis ilmu serupa ini. Dan insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya sebenarnya berasa amat kerdil untuk berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita berkongsi sedikit ilmu dan juga mutiara wahyu daripada kalamullah. Dan apabila rakan saya, Saudara Hafiz, minta saya untuk bagi kuliah sikit dekat surau ni, pada peringkat permulaannya saya ingin membaca dan juga berkongsi berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kebetulan kitab Syama'il ni saya pun ada mengajar di beberapa rumah masjid sekitar sini. Akan tetapi bila memikirkan kalau kitab Syama'il saja saya baca, mungkin tidak ada perkembangan. Dan dengan sebab itulah saya merasakan, biasanya apabila saya mengajar kitab Syama'il ni, saya tengok yang ada kitab yang pegang betul-betul nak mengaji, yang beli buku tu dan juga betul-betul dia catat apa yang kita ajar tu, mereka ni terdiri pada golongan minoriti. Dan golongan minoriti ni waqalilu min ibadiy syakur. Biasanya orang yang sikit ni terdiri pada orang-orang yang sedikit. Orang yang sikit ni biasanya orang ini yang paling banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah pada kuliah bulanan saya di surau ni, saya akan mengambil pendekatan yang mudah saja, iaitu saya akan cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan satu kitab, satu buku yang saya jamin tuan-tuan dan puan-puan ada kitab dan buku, iaitulah kitab Al-Quran. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita tahu bahawa dalam Al-Quran ini Allah Azza wa Jalla telah pun menurunkan sebanyak 114 surah dalam Al-Quran. Ada 30 juzuk. Jadi di surau ni, walaupun sebenarnya adalah lebih cantik kalau saya pilih surah daripada juzuk amma, makna kata memang confirm kalau mengaji itu habis satu surah. Surah Al-Ikhlas, surah Allah sampai ujung, memang confirm lah habis kajian kita. Tapi saya nak mencabar diri saya dan juga mencabar diri tuan-tuan dan puan-puan semua. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, yang pentingnya ada penerusan. Jadi saya bercadang untuk membawa satu surah yang mana surah ini terletak di pertengahan Al-Quran, iaitulah di tengah Al-Quran pada juzuk yang ke-15. Dan surah ini juga bagi saya adalah satu surah yang betul-betul menarik perhatian kita sebagai umat Islam yang berada pada akhir zaman, yang mana di antara musuh yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah mereka-mereka yang membenci Islam daripada keturunan Yahudi yang mengamalkan dasar Zionism, khasnya di Palestin dan negara Arab Israel sana. Dan untuk itu saya akan cuba dalam kuliah bulanan saya ini untuk
berkongsi sedikit banyak untuk mentafsirkan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi mungkin pada malam ini saya akan mentafsirkan barangkali satu ayat, dua ayat atau tiga ayat saja. Selanjutnya kita sambung pada bulan depan. Biasanya kalau nak mengaji ni, sebaik-baiknya kita ada lah, kita ada pegang kitab Al-Quran. Tapi tak ada masalah, saya yakin depan saya ni semua level hafiz belaka. Sebenarnya satu ayat ni semua hafal lah. Kita tahu ayat di antara ayat yang paling masyhur dalam Al-Quran ni ialah ayat pertama daripada surah Isra. Kita pun sekarang ni dah masuk bulan berapa dalam takwim Hijrah? Dah masuk bulan berapa? Jamadil awal ke Jamadil akhir? Kita dah masuk Jamadil awal. Bulan depan kita akan masuk Jamadil akhir. Kemudian kita masuk bulan apa? Bulan Rajab, bulan Syaban dan seumpamanya. Biasanya pada bulan Rajab kita akan merayakan apa yang disebut sebagai Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Dan biasanya surah-surah ni akan dipenuhi dengan sambutan Isra. Dan antara ayat yang masyhur dibaca semasa sambutan Isra dan Mi'raj adalah ayat-ayat yang kita petik daripada surah Al-Isra. Jadi muslimin dan muslimat rahimahullah, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk kita duduk istiqamah dan juga mampu untuk memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Mungkin selama ni kita banyak kali baca Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan sebagai orang-orang yang istiqamah duduk di antara Maghrib dan Isyak di rumah Allah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ni tidak ada masalah untuk membaca Al-Quran. Tetapi segelintir daripada kita, saya tak kata semua, segelintir daripada kita ni barangkali berhadapan dengan masalah. Dia ni dah berpuluh-puluh tahun baca Al-Quran. Kalau baca surah Yasin, daripada tarikat kemas sampai sekarang dia baca surah Yasin setiap malam Jumaat. Tetapi berapa banyak ayat yang kita faham yang Allah nak sampaikan, Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah nak bercakap kepada kita. Dalam banyak-banyak cakap-cakap Allah kepada kita ni, berapa banyak yang kita faham. Jadi dengan sebab itulah mudah-mudahan kita berdoa di awal pengajian kita agar Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman dan juga kefaqihan kepada kita dalam nak faham akan apa yang Allah nak sampaikan daripada surah Al-Isra ini. Muslimin dan muslimat rahimahullah, tambah sekali mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya kenapa saya memilih surah Al-Isra. Tadi saya jawab sebahagian daripada Al-Isra ni. Di antara yang menariknya adalah ini terletak pada pertengahan Al-Quran, selain daripada surah Al-Kahfiyah. Kita tahu surah Isra ni dia letaknya di antara surah An-Nahl sebelumnya, An-Nahl, dan juga selepasnya surah Al-Kahfi. Yang mana surah Al-Kahfi ni adalah merupakan di antara surah yang menjadi satu galakan kepada kita untuk membacanya setiap kali hari dan juga malam Jumaat. Dasarkan sunnah yang sahih. Jadi di sini letak surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla telah pun banyak menceritakan dengan pelbagai kisah yang menarik. Di antaranya tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan tiga ayat pertama yang saya baca tadi, cukup dengan membaca tiga ayat yang pertama tuan-tuan, kita dapat melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla, walaupun ayat itu ayat yang cukup pendek, ayat yang cukup ringkas, tiga ayat saja, tapi daripada tiga ayat ini Allah Azza wa Jalla telah pun menceritakan kepada kita kisah tiga orang Nabi yang termasuk dalam kalangan Nabi Rasul Ulul Azmi, iaitulah golongan Nabi yang mana mendapat ujian yang paling berat berbanding Rasul-Rasul dan juga Nabi yang lain. Iaitulah yang pertamanya, Allah menceritakan dalam ayat pertama perjalanan malam Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ataupun dalam peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa Isra. Dalam ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla menceritakan berkaitan dengan pengorbanan Nabi Allah Musa dan juga kesabarannya berhadapan dengan kerana pengikutnya daripada golongan Bani Israel. Dan juga dalam ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla telah menceritakan berkaitan dengan perjuangan secara ringkas, perjuangan Nabi Allah Nuh berhadapan dengan masyarakat yang mana masyarakat Nabi Nuh adalah masyarakat yang unik, yang mana secara ringkasnya tuan-tuan, kalaulah daripada zaman Nabi Adam diteruskan sehingga ke zaman Nabi Allah Idris, dan di antara nabi-nabi ini ada lagi nabi-nabi kecil yang lain yang Allah Azza wa Jalla tak sebut dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad tak sebut dalam hadis, di antara Nabi Allah Syif dan juga nabi-nabi yang lain. Di antara Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Nuh, semua manusia
Walaupun mereka ini bergaduh, berbunuhan di antara satu sama lain, contohnya Habil dan Qabil, berbunuhan di antara satu sama lain, tetapi semua daripada mereka kanu ala syariatil haq, mereka ini beriman pada syariat yang benar. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Sehinggalah berlaku semasa zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ni berlakulah gejala syirik yang pertama. Jadi dengan sebab itulah kita perhatikan menarik surah Al-Isra sebagai mukadimah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla cukup dengan 3 ayat pertama kita dapat memperhatikan bahawa inilah dia di antara kandungan yang berat yang Allah nak ceritakan kepada kita dalam surah Al-Isra. Iaitulah dalam surah Al-Isra ni Allah akan banyak cerita kepada kita berkaitan dengan kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan dengan sebab itulah kita perhatikan bagaimana surah Al-Isra. Kalau kita belajar tafsir, atau kita belajar tafsir, biasanya kalau kita nak mendekati dan memahami mana-mana ayat dalam Al-Quran, di antara perkara yang awal yang perlu kita fahami adalah apakah dia kandungan dan juga latar belakang akan surah berkenaan. Biasanya ulama ada membahagikan surah-surah dalam Al-Quran ini kepada 2 jenis. Yang pertama ini disebut sebagai surah Makkiyah, surah Makkiyah, dan yang keduanya surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni adalah surah, apa maksudnya surah Makkiyah? Surah Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan kat mana? Ramai yang jawab surah Makkiyah ni kebetulan nama tu dekat dengan Makkah. Maka ada yang menjawab surah Makkiyah ni diturunkan dekat Makkah. Sebenarnya surah Makkiyah ni adalah surah yang lebih tepat dan lebih masyhur pendapat ni. Surah Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Pasal apa? Pasal semasa Nabi, sebelum Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad juga ada mendapat wahyu di luar kota Mekah, di Taif contohnya, di luar Mekah. Maka apa sahaja wahyu yang diturunkan di luar Mekah sebelum daripada hijrah itu semua adalah surah Makkiyah. Yang turun lepas hijrah itu disebut sebagai surah Madaniyah. Apabila kita tahu bahawa ayat itu adalah ayat daripada surah Makkiyah, maka secara automatik kita kena faham bahawa di antara kandungan yang Allah Azza wa Jalla nak sebut dalam surah-surah yang bersifat Makkiyah ini, di antaranya ialah Allah Azza wa Jalla nak memperkemaskan dan nak memperkukuhkan status Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul akhir zaman. Itu di antara tema yang biasanya menjadi kelaziman dalam mana-mana surah Makkiyah. Allah nak mempertegaskan. Contohnya yang kita nak baca surah Yasin. Kita nak baca surah Yasin. Surah Yasin, kebanyakan ayat-ayat terawal daripada surah Yasin, tujuan utamanya adalah untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk nak bagi tahu kepada umat manusia, khasnya kepada musyrikin Mekah dan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman, supaya jangan kamu kufur akan status Nabi Muhammad itu sebagai insan pilihan Allah yang membawa wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kandungan dalam surah-surah Makkiyah. Dan kita perhatikan juga bagaimana di antara kandungan dalam surah Makkiyah ini, biasanya surah Makkiyah Allah Azza wa Jalla akan menurunkan di dalam surah Makkiyah ini akan kisah-kisah yang berlaku yang membabitkan umat-umat terdahulu. Dan kita ketahui dalam Al-Quran ni, tuan-tuan, dalam Al-Quran ni banyak ayat dalam Al-Quran ni Allah Azza wa Jalla cerita berkaitan dengan kisah Nabi yang terdahulu. Majoriti ayat dalam Al-Quran ulama kata adalah membabitkan kisah umat yang terdahulu. Mak kata bila semua Al-Quran biasanya dia akan ikut sama dengan kita ni belajar subjek sejarah. Subjek sejarah. Baca Al-Quran kita teringat sejarah. Baca Al-Quran teringat sejarah. Jadi bagi siapa yang rasa dia ni kalau belajar sejarah, ya Allah, boringnya belajar sejarah, mak kata dia ni berhadapan dengan sedikit masalah apabila nak baca Al-Quran. Kerana banyak kandungan Al-Quran itu adalah sejarah itu sendiri, khasnya surah-surah Makkiyah. Contohnya tuan-tuan, dalam surah Al-Isra ni, surah Isra ni ulama juga menyatakan bahawa di antara nama lain bagi surah Isra ini dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dalam Al-Quran ada 114 surah yang ada namanya yang masyhur. Setiap nama surah ni ada nama-nama yang lain. Untuk surah Al-Isra ni ada lagi nama lain yang Allah berikan kepada surah Al-Isra, iaitulah surah ini turut dikenali dengan nama surah Israel. Surah Israel. Pasal nanti kita akan belajar daripada masa ke masa, daripada bulan ke bulan, tak tahulah berapa tahun dan tak tahu berapa lama kita berisi Qamah baca kitab. Kita akan belajar nanti bagaimana banyak cerita yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Isra sebenarnya nak beritahu kepada kita akan kisah yang berlaku kepada pengikut Nabi Musa daripada
daripada golongan Bani Israel. Daripada golongan Bani Israel. Jadi dengan sebab itulah ulama menyatakan nama lain bagi surah Isra ni adalah surah Israel, surah Isra. Dan surah Israel namanya pun ini mukjizat Al-Quran. Nama dia pun lebih kurang sama juga. Isra dan juga Israel lebih kurang sama. Bezanya Isra tu masuk perjalanan malam, Israel tu merujuk kepada Israel ni sebenarnya merujuk kepada dia merujuk kepada bangsa Bani Israel. Tetapi nama Israel itu sendiri adalah merupakan nama gelaran bagi Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Israel itu nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi dengan sebab itulah kita akan tengok nanti bagaimana even dalam ayat kedua sekali tu, dalam ayat kedua dalam surah Isra, kita perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla telah mula menceritakan berkaitan dengan perjuangan Nabi Allah Musa. Disebut dalam ayat yang kedua. Bahkan yang menarik tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam konteks keseluruhan Al-Quran, kalau kita tengok dan kita buat analisa cerita-cerita yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ini, kita akan dapati bahawa di antara nama Nabi yang paling banyak, yang paling kerap disebut dan dikisahkan ceritanya dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Allah Musa. Kadang-kadang kisah itu diulang beberapa tempat dalam surah yang berbeza dalam Al-Quran. Kerana nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya Allah nak bagi satu benda bagi kita. Lagi banyak benda itu diulang dalam Al-Quran, sebenarnya dia nak menunjukkan satu benda yang penting, yang halus, yang perlu kita fahami, khasnya dalam konteks kita di umat akhir zaman. Iaitulah Bani Israel, walaupun bilangan mereka dari segi kuantitinya pada akhir zaman ini sedikit, tetapi serangan dan ancaman yang mereka lancarkan kepada umat Islam adalah amat berbahaya sekali. Pasal itu dalam Al-Quran, Al-Quran ini satu kitab yang hai, satu kitab yang hidup, satu kitab yang dinamik, yang mana setiap zaman kalau kita membaca Al-Quran ini, dia akan relevan dengan zaman tersebut. Betul relevan. Apabila kita baca dalam Al-Quran ini banyak, baru kita tahu yang Allah Azza wa Jalla banyak cerita pasal kisah Bani Israel, maka baru kita faham sebagai umat zaman Allah nak beritahu something yang itu penting kepada kita. Betapa di antara musuh yang paling utama yang perlu kita hadapi serangan mereka pada akhir zaman ini adalah serangan daripada Bani Israel, daripada orang-orang Yahudi, khasnya mereka yang percaya kepada ajaran Zionism, yang berpegang kepada fahaman Zionism. Muslimin dan muslimat rahimahullah, itu mukadimah. Tak baca lagi ayat pertama, mukadimah. Kemudian tadi saya sebut apa yang saya sebut tadi? Saya sebut tadi kalau nak mengaji tafsir, nak kita kena tahu surah itu surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Hari kita jawab dulu. Surah ni surah apa? Surah ni adalah surah surah ni surah Makkiyah. Okay. Kemudian menjadi satu adab juga bagi kita yang nak memahami Al-Quran, tuan-tuan. Menjadi satu adab kalau kita nak faham Quran. Nak faham Quran ni tuan-tuan, nak dia kena lawan, kena mujahadah. Sebelum ni kita nak baca Al-Quran, nak menjadikan kita ni insan yang lazim baca Al-Quran, kita kena mujahadah. Sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan, nak ajak tuan-tuan dan kita semua supaya kita upgrade diri kita. Upgrade diri kita daripada orang yang baca Al-Quran kepada orang yang faham Al-Quran. Nak faham Al-Quran ni kita mujahadah, kena bersungguh-sungguh. Di antara benda yang kita kena bersungguh-sungguh dalam nak faham Al-Quran ni adalah kita kena tengok susun atur Al-Quran itu sendiri. Susun atur, di manakah letak, di manakah lokasinya, di manakah Allah letak surah yang keberapa, surah Al-Isra ataupun mana-mana surah itu kita faham. Dalam konteks surah Isra ni dia letaknya macam saya sebut tadi di antara surah An-Nahl dan juga surah Al-Isra. Dalam kita memahami Al-Quran, di sana ulama dia telah menyebut satu fiqh, satu kefahaman, satu ilmu yang penting untuk kita faham Al-Quran. Fiqh, iaitu fiqh yang mudah tu. Dan nama fiqh ataupun nama ilmu ni pun biasa kita sebut sebagai orang Melayu, iaitulah fiqh munasabah. Fiqh munasabah. Munasabah ni maksudnya apa? Munasabah ni maksudnya kesesuaian. Kenapa Allah Azza wa Jalla letak surah Isra ni selepas daripada surah An-Nahl? Itu point dia. Kenapa Allah Azza wa Jalla letak surah Al-Isra ni selepas daripada surah An-Nahl? Muslimin dan muslimat rahimahullah, di sana ada sebab. Bukan saja Allah letak surah yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas. Bukan saya tuan-tuan.
ulama Al-Quran, contohnya Al-Imam An-Naisaburi, mereka banyak melakukan kajian kenapakah susunan Al-Quran itu ditulis sedemikian rupa, bermula dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ada sebabnya, ada hikmah. Dan ulama itu fikir, kalau kita baca kitab An-Naisaburi, kita akan tengok bagaimana detail dia menceritakan kenapa Al-Fatihah ni sebanyak Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu Al-Baqarah tu surah apa? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seumpamanya. Ada sebab, ada hikmah. Dan ini adalah mukjizat Al-Quran yang nak kita kena pelajari. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Surah An-Nahli. An-Nahli dalam bahasa Melayu apa dia? Maksud An-Nahli apa? Semut ke? Lebah, dia panggil lebah. An-Nahli maksudnya lebah. Dalam surah An-Nahli, Allah Azza wa Jalla mengajak umat Islam supaya melihat kebesaran Allah dengan cara memerhatikan ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi. Ini di antara kandungan yang utamalah dalam surah An-Nahl. Allah minta kepada manusia ni, kepada mereka yang beriman, supaya perhatikan lebah. Macam mana hikmah Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk bernama lebah. Yang kita tahu betapa hebat makhluk bernama lebah yang cukup kecil, tapi hebat dari sudut sains dan seumpamanya. Allah minta kita dengan akal kaji lebah. Dan bukan itu sahaja, dengan kajian kita terhadap lebah itu menyebabkan kita ni menghubungkan hati kita dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta lebah. Dan dengan sebab itulah, kalau kita perhatikan, itu adalah kandungan dalam surah An-Nahl. Tetapi apabila kita membaca surah Al-Isra, setelah mana kita ni dah khatam surah An-Nahl, kita dah tengok tanda-tanda kebesaran Allah melalui dia kaunian, melalui ciptaannya. Dalam surah Al-Isra, Allah minta kepada kita supaya lihat kebesaran Allah melalui kisah-kisah yang pernah dilalui oleh Bani Israel. Dan juga yang menarik ni tuan-tuan, dalam surah Isra nanti, Allah bukan saja cerita benda yang telah berlaku, Allah juga akan ceritakan benda yang bakal berlaku pada masa akan datang. Apakah dia nasib yang bakal menimpa Bani Israel pada akhir zaman. Allah akan cerita. Tak panjang tuan-tuan, ada dalam surah pertama ni, surah Al-Isra, Allah cerita bagaimana nasib yang akan dialami oleh orang-orang Yahudi akhir zaman ini. Jadi nampak ini sendiri dalam surah An-Nahl. Tengok Allah, tengok kaunian, tengok ciptaan Allah, lantas menyebabkan kita ingat kebesaran Allah. Tetapi dalam surah Al-Isra, kita baca sejarah, kita tahu kisah-kisah Bani Israel, kita tahu hikmah di sebalik kisah tersebut, akan mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu, tuan-tuan, kita perhatikan juga bagaimana dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl itu, kalau tuan-tuan baca pada pertengahan daripada hujung surah An-Nahl, bagaimana Allah Azza wa Jalla dia minta Nabi Muhammad, khas minta Nabi Muhammad supaya banyak bersabar dan banyak bersyukur apabila berhadapan dengan ujian, mihnah dan tribulasi yang dialami oleh Nabi Muhammad, khasnya di kota Mekah. Kita tahu Nabi Muhammad pada peringkat Makkiyah, sebelum Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad dan juga generasi awal umat Islam adalah merupakan manusia yang tertindas. Khasnya selepas kemergian Abdul Muttalib dan juga kematian isteri baginda Khadijah binti Al-Khuwailid, selepas daripada kematian dua orang tokoh ini, Nabi Muhammad semakin ditindas di Mekah. Maka Nabi Muhammad menurunkan arahan kepada Allah Azza wa Jalla menurunkan arahan kepada Nabi Muhammad supaya banyak bersabar dan banyak bersyukur. Maka apakah kesinambungannya dengan surah selepas itu, surah Isra? Kesinambungannya hanya dalam ayat pertama saja Allah bagi reward, Allah bagi balasan kepada Nabi Muhammad dengan sebab kesabaran dan juga dengan sebab dia punya sifat yang banyak bersyukur terhadap nikmat dan juga perlindungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu. Apa ganjaran? Apa ganjaran kepada Nabi Muhammad dalam ayat pertama surah Isra? Apa ganjarannya, tuan-tuan? Ganjaran Allah Azza wa Jalla menaikkan maqam Nabi Muhammad menjadi Nabi yang dibawa terus ke langit pada satu malam, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang mana belum ada lagi Nabi-Nabi lain melalui pengalaman yang sama. Allah menaikkan maqam Nabi Muhammad sebagai balasan. Jadi ini kaitan. Dan tuan-tuan, sebab itulah pentinglah saya nak bawa tuan-tuan. Mungkin apa yang saya cakap ni mungkin sebagian tuan-tuan satu benda yang berat. Saya tak bawa benda yang ringan.
Saya buat benda yang berat dan saya buat benda yang betul-betul serius. Kerana tuan-tuan, sampai bila kita ni nak memanjakan diri kita dengan Islam dengan hanya tahu benda-benda yang bersifat simple dan seumpama. Dan saya nak ajak tuan-tuan, kita mujahadah. Kuliah saya, kuliah yang agak serius, mungkin agak berat bagi sebahagian, tapi insya-Allah tuan-tuan, dia punya reward, dia punya balasannya, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita orang yang betul-betul faham dan cinta sayang dengan Al-Quran. Pasal Al-Quran ni mukjizat, miracle yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan sayang kalau kita ni tak nampak keindahan Al-Quran. Nah, sebab itu tuan-tuan, tadi saya sebut masalah fiqh munasabah. Itu munasabah. Kenapa surah Isra itu diturunkan selepas daripada surah An-Nahl? Dan mungkin ada tuan-tuan yang akan tanya pula soalan kepada saya. Dia akan tanya, Ustaz kata itu susunan, itu aturan. Tapi masa saya mengaji dulu, masa daripada sekolah rendah sampailah ke universiti, saya tahu yang wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah daripada surah apa? Apa wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad? Daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama. Kenapa pula Ustaz saya dekat sekolah kata wahyu pertama surah Al-Alaq? Ada ulama kata ayat pertama sampai ayat 3. Ada beberapa yang masyhur ayat pertama sampai ayat yang kelima. Itu wahyu pertama. Wahyu kedua surah wahyu kedua ada sebagian ulama menyatakan surah Al-Mudaththir, dan wahyu ketiga surah Al-Muzammil. Ulama dia khilaf dalam bab. Tapi kenapa apabila kita beli Al-Quran, kita tengok Al-Quran, tengok muka surat pertama surah Al-Alaq. Surah pertama surah Al-Alaq. Bukan surah Al-Alaq. Muka surat pertama itu surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Kenapa susunannya begitu? Kenapa susunannya berbeza? Adakah para sahabat yang kita tahu, sahabat yang berjaya untuk mengumpulkan Quran siapa? Sayyidina Uthman, sehinggakan gelar mashaf yang kita kenali sebagai mashaf Uthmani. Itu jasa Sayyidina Uthman bin Affan yang mengumpulkan Al-Quran yang sebelum itu ada pada ceraian lembaran yang berasingan disatukan. Adakah Sayyidina Uthman dia buat satu benda yang bid'ah, yang tidak diamalkan semasa zaman Nabi Muhammad? Jadi pasal itu penting untuk kita mengaji ni, untuk menjawab keraguan seumpama ini. Sekarang ni dekat Malaysia ada kumpulan anti hadis. Kalau kita layan sangat dengan soalan-soalan seumpama ni, tidak mustahil tuan-tuan akan ada pula orang yang anti Al-Quran. Kerana dia meragui, kata wahyu pertama surah Al-Alaq, tapi kenapa susunan pada zaman sekarang ni surah Al-Fatihah sebagai wahyu yang pertama, turutan yang pertama? Pasal itu kena mengaji. Pasal itu dalam Al-Quran dia tak kena mengaji. Ulama menyatakan bahawa walaupun apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman mengumpulkan mashaf Uthmani, mashaf Al-Quran itu sebenarnya adalah merupakan turutan yang telah pun Jibril ajar kepada Nabi Muhammad SAW, khasnya pada malam bulan Ramadan. Kita tahu pada bulan Ramadan khasnya masa Nabi Muhammad dekat Madinah, dan apabila wahyu dah banyak turun, Nabi Muhammad dia banyak bertadarus dengan Jibril, dan Jibril mengajar Nabi Muhammad apakah dia turutan ayat-ayat dan juga turutan surah yang sebenar. Itu kerja yang sebenarnya Nabi Muhammad dah selesaikan semasa hayat Nabi Muhammad. Bukan Sayyidina Uthman buat benda ni. Itu kerja yang disebut sebagai ulama sebagai amrul tauqif, benda yang memang Allah dah tetapkan. Tetapi sengaja Allah Azza wa Jalla menurunkan. Kadang-kadang Allah turunkan kat hujung, Allah turunkan yang surah Al-Alaq, kemudian Allah lompat pula dekat mungkin juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga dan seumpamanya. Inilah dia mukjizat Al-Quran, yang mana kalau kita nampak betapa cantiknya sejak Allah turunkan ayat ini, kita akan tahu sebab nuzulnya. Kenapa Allah turunkan pada waktu ini? Kenapa wahyu ini diturunkan pada kelompok manusia berkenaan pada waktu itu? Kemudian kenapa Allah jump pula, Allah lompat pula pada surah yang lain? Dan kalau kita mengaji benda ini, barulah kita akan nampak keindahan Al-Quran. Baru kita akan nampak keindahan Al-Quran. Dan dengan sebab itulah kita perhatikan Quran ini, dia adalah merupakan satu mukjizat yang sentiasa hidup. Yang sentiasa hidup, yang mana saya tengok jam tadi, jam ni semua jam betul kan? Saya tengok jam sebab ni pukul 5.30. Confuse saya pasal tak masuk lagi tafsir. Mukjizat Al-Quran satu benda yang betul-betul ajaib. Dan ini relevan kalau kita perhatikan bagaimana daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang.
ada saja ulama yang sentiasa mentafsirkan Al-Quran dengan cara yang baru dan juga cara yang relevan dengan zaman berkenaan. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu siapakah dia ulama tafsir yang paling hebat, semua ustaz-ustaz, semua ulama akan kata kitab tafsir yang paling hebat adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Ibn Jarir At-Tabari. Dia dianggap digelar sebagai Syekhul Mufassirin, sebagai ketua bagi ulama-ulama tafsir. Dalam kitabnya Tafsir Tabari, itu dianggap sebagai kitab tafsir yang paling utama sekali. Kemudian di sana datang ulama-ulama terkemudian. Contohnya datang tafsir yang dibawa oleh Ibn Arabi dan juga tafsir yang dibawa oleh Syekh Al-Qurtubi. Yang mana kehebatan tafsir Qurtubi dan juga tafsir Ibn Arabi ialah mereka mentafsirkan Al-Quran dalam konteks yang berbeza, iaitu dalam konteks mereka tafsir Al-Quran dalam bab-bab ayat hukum, ayat-ayat Al-Quran yang ada masalah fiqh saja. Itu mereka dikirkan perbahasan. Pasal itu kalau tuan-tuan nak tahu Quran dan juga persoalan fiqh di soal Quran, kitab tafsir yang paling bagus diberi adalah kitab tafsir Qurtubi. Pasal apa? Pasal keperluan umat manusia pada waktu zaman Al-Qurtubi adalah mereka ini perlu untuk faham hukum fiqh daripada Al-Quran. Kerana banyak sangat perbahasan yang kata yang sewenang-wenang dilakukan oleh manusia biasa. Nak derive, nak keluarkan hukum daripada Al-Quran. Maka Qurtubi terpaksa menulis kitab tafsir berdasarkan pandang sisi seorang ahli fiqh. Tafsir Qurtubi. Kita Allah datangkan bagaimana ulama-ulama terkemudian. Contohnya ulama-ulama moden ni siapa tu? Contoh tafsir ulama yang moden. Contohnya tafsir Fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Syahid Said Qutb. Walaupun mungkin bagi tuan-tuan yang tahu dah sejarah Said Qutb, tuan-tuan akan menyatakan Said Qutb bukannya seorang ulama. Memang betul, Said Qutb bukan seorang ulama. Dia seorang al-adib, seorang sastrawan, seorang yang halus fahaman terhadap sastra. Dan pada waktu dia berhadapan dengan rejim diktator Mesir pada waktu itu, apa yang berlaku ialah manusia pada zaman itu telah pun mula lari daripada Al-Quran. Mereka lari daripada Al-Quran dengan sebab dictatorship Al-Quran dengan pembawaan dia sendiri. Walaupun akhirnya ramai ulama juga mengkritik Said Qutb dengan menyatakan Said Qutb ini bawa adalah ajaran Wahdatul Wujud dan sebagainya, adalah itu perbahasan akademik. Tapi ramai ulama menyanjungi kerja dan karya yang dilakukan oleh Said Qutb, sehingga dia dikurniakan dengan anugerah mati syahid di kali gantung di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan ulama di Nusantara. Ulama di Nusantara, tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan siapa ulama di Nusantara? Nusantara ni termasuklah Malaysia ataupun Indonesia, Brunei dan sebagainya. Siapa ulama di Nusantara ni yang mengarang kitab tafsir yang sesuai dengan jiwa kita sebagai orang Melayu, orang Nusantara? Siapa kalau saya tanya? Antaranya adalah Abu Yahamka, yang mana saya insya-Allah dalam kuliah saya akan pakai kitab tafsir yang dikarang oleh Abu Yahamka. Tak mahal tuan-tuan, 30 jilid, 30 juzuk, berapa jilid saya pun betul. Ada tebal juga lah, kalau begitu tebal, dalam 200-300 ringgit tu. Beri pun lepas. Beri pun berampak kan, daripada beli nasi Arab mana tu, lebih baik beli kitab tafsir yang dikarang oleh Abu Yahamka, Dr. Hamka, Profesor Dr. Hamka, yang mana kalau tuan-tuan baca tafsir yang dibawa oleh Abu Yahamka, dia akan menyebabkan kita jelas kampung dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran walaupun diturunkan dalam kerangka masyarakat Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, tapi cara penjelasan, cara tafsir yang dibawa oleh Abu Yahamka menyebabkan kita rasa indahnya Al-Quran ini kerana dia pun sesuai dengan jiwa orang Melayu. Contoh-contoh yang diberikan oleh Abu Yahamka dalam kitab ini relevan dengan kita sebagai orang Melayu, dengan dibawa adat enam, kemudian dibawa juga contoh semasa Abu Yahamka ini hidup semasa zaman penjajahan Belanda kat Indonesia, hidup semasa zaman koloni, bahkan dia bukan dipenjarakan. Dan dia menyiapkan kitab tafsir dia tuan. Kitab tafsir Hamka ni disiapkan oleh Abu Yahamka di dalam penjara. Jadi yang saya nak buat di sini adalah pentingnya kita belajar sungguh-sungguh dalam nak memahami kitab tafsir. Itu juga dengan kitab-kitab lain. Jadi dalam pengajian saya ni, saya tak adalah nak
nak sadarkan tuan-tuan beli mana-mana kitab tidak. Pasal saya pun tu saya tak sempat nak simak kat kedai buku ada tak mana-mana untuk guru kat Malaysia ni yang haram satu kitab khas tafsirkan surah Al-Isra. Saya tak sempat nak simak, mungkin ada. Jadi kalau ada tu mungkin saya nak cadanglah kepada tuan-tuan untuk beli sebagai rujukan. Tapi kalau tak ada, tak apalah, kita ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran ni kadang-kadang kita rasa, ya Allah, Quran ni nak lipat pun rasa salah. Quran nak lipat rasa salah. Itu yang tak pernah khatam masa surah khatam. Pasal Quran ni tak boleh nak comel sikit tak boleh. Tapi kalau kita tengok Quran ulama-ulama, saya pernah tengok pengajian kitab tafsir yang dibuat yang dijalankan oleh Syekh Tawali Syahrawi almarhum, seorang ulama tafsir yang cukup hebat. Dia punya Al-Quran besar, dia penuh dengan contohan. Walaupun dia seorang ulama, tapi dia punya Al-Quran dia tu besar, dia penuh dengan contohan. Pasal tu setiap kali dia nampak idea yang baru, maka dia akan catat. Dan tadi pun saya dah sebut, bab tafsir ni, tuan-tuan jangan ingat bab tafsir ni kerja seorang ustaz ni. Tuan-tuan jangan anggap okey, tafsir ni agak betul tak tafsir. Dia ustaz je lah buat. Ustaz ni mengaji bersih, ustaz ni mengaji Yaman, ustaz ni dia yang Habib yang suka apa je. Dia ustaz je lah buat kerja. Satu benda yang salah. Bahkan mungkin jadi kontroversi lah kalau saya sebut. Bagi saya bersetuju dengan mereka-mereka yang nyatakan Al-Quran adalah merupakan kitab yang perlu untuk sentiasa ditafsir semula. Saya tidak ada masalah dengan statement Quran ada keperluan untuk Al-Quran itu supaya sentiasa ditafsir semula. Dan dalam keadaan tafsir-tafsir lama tu, jangan pula kata tafsir lama itu salah. Tafsir lama yang dikarang oleh Ibnu Katsir, oleh Al-Qurtubi, oleh At-Tabari, semua itu betul. Tapi macam mana nak menghidupkan Al-Quran dalam situasi masyarakat moden, ada keperluan untuk ditafsirkan. Pasal saya nak kata tadi, bab tafsir dia bukan yang kerja ustaz. Kadang-kadang seorang saintis mungkin dia ada asas bahasa Arab dan dia mengaji asal bahasa Arabnya kuat, dia mengaji bahasa Arab dan dia mengaji sains. Dan apabila dia nampak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menceritakan berkaitan dengan kauniyat, yang menceritakan berkaitan dengan fenomena alam, tak payah pergi jauh lah tuan-tuan, kita baca surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah Azza wa Jalla ada sebut beberapa tanda kebesaran Allah. Wa ayatul lahumul lail. Tanda-tanda kebesaran Allah ni contohnya apa? Contohnya fenomena malam. Tuan-tuan, kita ni orang awam, saya ustaz. Kita tengok malam. Ada nampak tak malam ni dengan kehebatan kebesaran Allah sebagai orang awam? Nampak malam? Apa kaitan malam dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Boleh tak kaitkan malam ni dengan kebesaran Allah? Sebagai orang awam dan bagi sebagai seorang ustaz, saya kadang-kadang saya susah. Melainkan saya boleh kata malam ni cantik, malam situ, terima kasih Allah kerana bagi malam ni cantik, bagi malam yang situ. Itu je paling adil. Tapi bagi seorang saintis, kalau dia baca wa ayatul lahumul lail, tanda-tanda kebesaran Allah kepada kaum, kepada manusia, al-lail, malam, dia akan mengkaji bagaimana fenomena malam itu berlaku. Allah sebut lagi naslahu minhun nahar, yang mana sifat bagaimana berlakunya fenomena malam adalah Allah naslahu minhun nahar. Allah tarik siang, Allah tutup siang, jadilah fenomena malam. Kalau orang yang baca Quran 1400 tahun lepas, dia tak faham fenomena, dia tak boleh explain. Tapi saintis yang mengaji astronomi, dia boleh explain ayat. Bahkan dalam surah Yasin yang kita baca, wa ayatul lahumul ardul maitah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia ni, al-ardul maitah. Al-ardul bumi, maitah, mait, bumi yang mati. Allah sebut dalam surah Yasin yang kita dah baca daripada tadi tak dengar. Tak tahu pun dengar. Allah sebut wa ayatul lahumul ardul maitah. Tanda kebesaran Allah tu bumi yang mati. Kita orang tengok bumi mati, apa yang kita nampak? Tengok bumi mati, apa yang kita nampak? Ada nak nampak kebesaran Allah sahaja sebagai orang awam? Tidak nampak. Yang kita nampak mungkin bumi mati kalau aku bawa trailer, sodok sikit, boleh minta tanah daripada
sultan daripada mana kan. Itu yang kita nampak. Tapi kalau saintis membaca ayat ini, wa ayatullahul ardul maitah ahyainaha, kami yang Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan bumi tersebut. Dan mereka akan kaji bagaimana bumi yang mati menjadi bumi yang subur. Bagaimana Mekah dan Madinah yang disebut dalam surah Sabah, Mekah dan Madinah adalah merupakan sebahagian daripada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Yang mana kerajaan Nabi Allah Sulaiman kerajaan yang luas, daripada Syam, daripada Palestin, sampailah apabila dia berkahwin dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis ni kat mana? Negara Ratu Balqis. Nyanyi Balqis tahu. Kat mana Ratu Balqis ni? Kerajaan dia kat mana? Kerajaan dekat Yaman. Kerajaan dia dekat Yaman, bukan dekat Sabah Penang ni. Dekat Yaman. Yaman dekat Yaman. Daripada apa nama? Palestin, daripada Syam sampailah ke termasuk Mekah Madinah. Allah sebut dalam Al-Quran, semasa zaman Sulaiman, seluruh perjalanan daripada Syam sampai ke Yaman, buminya adalah bumi yang subur, dipenuhi dengan tanaman, dipenuhi dengan kebun buah dan sebagainya. Berjalan mana-mana pada waktu siang dan malam tak ada masalah, akan ada tempat berhenti, ada tempat arena. Itu dulu bumi yang subur. Kemudian apabila Ratu Balqis, Nabi Sulaiman pun wafat, keturunan ataupun dinasti dekat Ma'arif tu akhirnya dipegang oleh orang-orang yang akhirnya kufur dengan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya negara telah menjadi tanah yang gersang. Dan tuan-tuan pun bagi mungkin pakcik-pakcik ibu apa-apa yang agak senior ni, yang pernah pergi ke Mekah Madinah tahun 60-an atau 50-an, boleh tengok sendiri bagaimana gersangnya bumi Mekah dan Madinah. Gersang daripada zaman Nabi Allah Sulaiman wafatnya sampai ke zaman 50-an. Mekah Madinah tanah yang gersang, tak ada pokok. Tak ada pokok kurma, ada sedikit pokok. Sekarang ni apa jadi pada Mekah Madinah? Apa jadi pada Mekah Madinah? Negara yang hebat. Walaupun kita tak sibuk lah apa dia jam ini dan sebagainya, tapi negara yang subur. Negara yang subur. Daripada ardul maitah, daripada tanah yang gersang, yang kering kuntam. Ahyainaha, Allah hidupkan bumi tersebut. Kalau orang sains tengok muda, baca ayat, dia akan mendapati firman Allah, wa ayatul lahu, tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Sebenarnya kehebatan. Kalau kita pun memahami tafsir Al-Quran. Saya confuse tengok jam arah kilat. Saya ucap tangan. Biasa kita ambil kuliah jam apa? Kalau saya mula kuliah ni, dia akan jadi panjang kan? Panjang. Cuma tuan-tuan, mungkin mengambil, saya nak buat sebagai isu. Tuan-tuan tahu tak ayat pertama surah Isra? Last. Siapa sebelum kuat? Ayat pertama surah Isra ni Allah nak cerita pasal kejadian peristiwa Isra. Isra saja. Allah tak cerita Mi'raj dalam surah Isra. Mi'raj Allah cerita dalam surah lain. Dalam peristiwa Isra ni kita tahu Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam, sebagai malam saja. Kemudian esok ni Nabi Muhammad cerita benda ni kepada musyrikin Mekah. Apa yang berlaku pada Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad hidup khabar benda ni kepada manusia pada waktu tersebut? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Pada saat itu berlakulah ujian keimanan. Sejauh manakah manusia, khasnya mereka yang asalnya dah mengucap kalimah syahadah, beriman dengan Nabi Muhammad, ketika itulah saat berlakunya ujian kepercayaan. Sejauh manakah kamu beriman, kamu percaya? Sejauh manakah kamu believe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kalau kita perhatikan dalam beberapa riwayat disebut bahawa apabila Nabi Muhammad itu cerita pasal peristiwa di Isra dan Mi'raj, ada beberapa orang Islam yang akhirnya menjadi murtad kerana untuk melekinkan Nabi Muhammad itu betul itu jalan pada satu malam jauh daripada Mekah ke Palestin, kemudian naik ke langit dalam sebahagian malam. Tuan-tuan, fenomena ni tuan-tuan, ini fenomena apa? Fenomena yang tolak Nabi Muhammad ni, fenomena apa sebenarnya? Ini adalah merupakan fenomena anti-hadis, yang mana anti-hadis ini berlaku sejak daripada zaman Nabi Muhammad lagi. Anti-hadis ini tuan-tuan berlaku sejak daripada zaman Nabi Muhammad lagi. Allah uji kepada kita sejauh mana kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dan kita perhatikan agak malam pada akhir zaman, pada zaman sekarang, kita tengok mungkin tuan-tuan tahulah apa yang berlaku bahawa bagaimana saudara Dr. Kasim Ahmad
yang mana saya rasa pada tahun 90-an Majlis Fatwa Kebangsaan dah bagi satu pukulan maut dah smack down dah Kasim Ahmad, sehingga kan nama dia tidak lagi kedengaran khasnya kepada generasi macam saya. Saya tak kenal Kasim Ahmad, dia tahu dah sikit kalau baca. Tapi kalau untuk tanya ke Kasim Ahmad, majoriti pada orang muda ni tak kenal Kasim Ahmad. Pasal terlalu berjaya di smack down kan. Tapi baru-baru ni nama dia telah pun dinaikkan balik. Tuan-tuan, bila sebut golongan anti hadis dalam bahasa Arab disebut sebagai golongan nukirus sunnah, golongan yang menolak sunnah. Daripada zaman Nabi Muhammad memang dah ada orang. Contoh kita faham anti hadis yang kita sedang berhadapan dengan di Malaysia, dia bukannya golongan yang betul-betul tolak Nabi Muhammad. Tuan-tuan jangan ingat macam tu. Dia mengiktiraf Nabi Muhammad, dia mengakui Nabi Muhammad ini Rasulullah, dia mengakui. Pasal tu bila nak faham anti hadis ni, anti hadis ni terbahagi kepada beberapa kumpulan. Itu belajar sekolah saya buat yang tu. Dia terbahagi kepada beberapa kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan yang memang totally menolak Nabi Muhammad. Dia tak iktiraf Nabi Muhammad ini anti hadis. Abu Jahal, Abu Lahab, ini golongan anti hadis. Di sana ada kumpulan yang kedua. Ini kumpulan kedua ni kumpulan yang Kasim Ahmad bersama geng dia sedang percaya di Islam. Macam mana kumpulan kedua ni? Kumpulan kedua ni dia percaya kepada Nabi Muhammad. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi dia mengkritik kitab-kitab hadis yang ditulis paling awal 200 tahun selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikritiknya Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Nasai, Ibnu Majah. Ini orang-orang yang mereka kritik, yang tak terima. Nanti menyebabkan mereka menolak keseluruhan hadis yang terkandung dalam kitab hadis tersebut. Dan di sana ada lagi kumpulan lain yang termasuk dalam kategori mungkirus sunnah, anti hadis. Contohnya siapa? Golongan Syiah. Syiah itu golongan anti hadis ni. Kerana hadis yang Syiah baca tak sama dengan hadis kita. Orang Syiah, dia menolak kitab Sahih Bukhari. Mereka beberapa kitab lah yang duk puji sana lagi, itu diterima. Tapi majoriti kitab hadis sunnah wal jamaah ditolak. Mereka pun golongan anti hadis ni. Sama dengan golongan yang keempat dalam anti hadis, ada satu golongan, iaitu golongan yang suka sangat cipta hadis palsu. Hadis dhaif okey lagi tak? Ini sengaja mereka hadis palsu. Mereka hadis palsu, fabricated tradition. Sengaja disaja mereka ini Nabi Muhammad buat. Ini pun golongan yang anti hadis. Sedangkan di sana banyak hadis yang sahih, tapi dia tak terima. Mesti dah masuk orang yang keluar. Sikit lagi lah, sikit. Mesti ada soalan berubah. Dan sebab itu kita perhatikan, saya ada print out ucapan Kasim Ahmad. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog Kasim Ahmad blogspot.com. Jadi apa yang disebut semasa ucapan dekat Putrajaya tu dah ni. Tuan-tuan tengok memang terang-terangan yang dia menolak akan otoriti hadis dan juga sunnah dalam Islam. Bagaimana contohnya dia sebut contohnya dia menolak bagaimana kita di umat Islam akhir zaman ni terlalu sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Dia kata kita mengagungkan Nabi Muhammad. Kemudian dia kata kita terpengaruh dengan penganut agama Hindu dan Kristian dalam mengagungkan Nabi-Nabi mereka. Bahkan Kasim Ahmad dia boleh mengkritik, dia tidak menerima kalimah syahadah yang part kedua, la ilaha illallah dia terima, tapi Muhammad Rasulullah dia tak terima. Berani dia kata dia. Sebenarnya dia kata contohnya kalau pergi kat rumah-rumah orang Melayu kat Malaysia, mereka akan bergantung gambar ataupun khat Allah di sebelah Allah akan ada khat Muhammad. Itu dia punya hujah logik akal. Bahkan yang lebih teruk lagi tuan-tuan, apa kesan daripada kepercayaan ni? Kesan kepercayaan ni, maka dia pun duk ngawak kan, dia duk kata bagaimana dalam Islam ni tidak ada pun arahan dalam Al-Quran yang minta orang wanita macam-macam belakang sana daripada memakai tudung. Tak tahu. Dia kata kalau pakai tudung maka udara bersih tidak akan memasuki rambut, dengan itu rambut menjadi busuk. Dengan arti kata lain, ia tidak sihat. Ini dengan wanita yang bertudung menganggap diri mereka lebih suci. Ini disebut oleh kalau sebut oleh siapa yang suka? Orang tak tahu siapa yang suka. Orang yang tak suka bagi tudung kat Malaysia tak relevant dengan ramai kan. Sedangkan tuan-tuan kena ingat, saya mungkin sentuh detail lagi lah pada bulan depan. Okay. Kasim Ahmad dia ada tumbuh satu jemaah Al-Quran Malaysia.
Nampak macam baik. Jumaah Al-Quran Malaysia, jam Jumaah Al-Quran Malaysia. Slogan ni dia mudah berubah dan dia pula kita hadis. Kasim Ahmad ni kalau berdasarkan dia punya pengakuan dia sendiri, Kasim Ahmad ni dia semasa dia budak-budak, semasa dia remaja, Kasim Ahmad ni adalah orang yang percaya kepada ajaran belah kiri ni. Belah kiri ni ajaran sosialisme, ajaran komunis, sosialis. Ini Kasim Ahmad semasa dia muda. Biasanya tuan-tuan akan tengok anak-anak kita zaman sekarang ni yang duk ngaji kat sekolah menengah, duk ngaji kat universiti, kalau suka sangat terpengaruh dengan ajaran belah kiri ni, ajaran Marxism, Karl Marx, biasanya mereka ni kefahaman mereka terhadap agama biasanya lebih teruk daripada mereka-mereka yang belah kanan. Belah kanan ni teruk. Belah kanan ni orang yang lebih pada kebangsaan, teruk juga. Tapi belah kiri lebih teruk. Contohnya dia rasa mudah, mungkin tuan-tuan pernah dengar nama Ben Sadi. Ini contoh orang produk daripada pemikiran belah kiri. Akhirnya dia faham agama ni tu kepala dia saja. Dengan sebab itu tuan-tuan kita kena ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka menyatakan mereka ni terima Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama mereka menolak Al-Quran. Dalam Al-Quran ada disebut satu ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa sahaja yang Allah sebut, apa sahaja yang Nabi Muhammad sebut dan bawakan kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil, kamu percaya dengan kemas. Allah sebut dalam Al-Quran. Kamu kata kamu percaya Al-Quran, kamu percaya ayat. Wa man nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Nabi Muhammad cegah kamu lakukan, maka kamu kena berhenti. Kenapa kamu percaya dia? Ayat ni dia pernah dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud semasa zaman tabi'in. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi. Semasa zaman tabi'in, iaitu selepas wafatan Rasulullah, ada seorang perempuan daripada golongan tabi'in, maka dia perempuan, dia tidak pernah bersama dengan Nabi Muhammad. Dia takkan hidup dengan Nabi Muhammad. Dia konflik dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni menjadi salah seorang daripada pemerintah dekat negara Islam pada waktu itu. Dan dia pun melaksanakan syariah. Di antara benda yang dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud adalah larangan kepada manusia daripada bertatu. Jadi perempuan Ummu Yaqub daripada Bani Asad, dia tak puas hati dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau ni melaknat perempuan-perempuan yang pakai tattoo dekat badan kami? Bukankah itu satu keindahan juga? Bukankah itu satu seni? Cuba buka Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada tak satu huruf atau satu perkataan yang melarang orang Islam daripada pakai tattoo? Ada tak dalam Quran? Tak ada. Memang tak ada. Pandai Ummu Yaqub tu dia permainkan Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika itulah Abdullah bin Mas'ud dia menyebut sepotong hadis Nabi. Mungkin tuan-tuan tahu hadisnya, dia baca la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambut, yang pakai rambut palsu dan dia wal mustawsilah, dan orang-orang yang pergi ke kedai kemudian minta rambut itu dipanjangkan. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita kurang rambut, lebih baik kita pergi pergi buat rawatan rambut. Pakai rambut palsu tak boleh. Nak buat rawatan, sapu minyak ke apa ke, letak putih telur ke, itu lebih benar. Allah laknat macam tu. Siapa yang sebut? Ada sebut Al-Quran tak? Tak sebut Al-Quran, sebut dalam hadis. Allah juga melaknat al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang pakai tattoo dan minta badan itu ditatukan. Allah melaknat. Disebut dalam hadis, disebut dalam hadis. Allah juga melaknat wan namisat. Allah melaknat. Ni Nabi beritahu, Nabi khabar pada kita. Bukan Quran khabar, Nabi khabar pada kita. Allah melaknat an-namisat. Namisat ni apa? Orang-orang, terutama wanita yang cukur bulu kening. Allah melaknat. Wal mutafallijat, al-mutafallijat bil asnad, dan juga wanita-wanita yang sengaja pada zaman jahiliah dia punya cara melihat kejeritaan itu berbeza pada zaman sekarang. Orang zaman dulu dia melihat perempuan yang gigi dia jarang sebagai perempuan yang cantik. Gigi jarang. Kalau kita tengok perempuan zaman sekarang, model-model zaman sekarang perempuan gigi jarang, kita akan kata tak cantik ya? Ada orang suka gigi jarang, tak ada. Tapi zaman dulu kalau gigi jarang tu cantik kan. Jadi orang zaman dulu, wanita zaman dulu, zaman jahiliah, dia suka menjarangkan gigi. Ada kikis sedikit. Kau dapat anak. Al-mutaqayyirat li khalqillah. Orang-orang yang suka untuk mengubah ciptaan Allah. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia berhadapan dengan hadis pada zaman tabi'in. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sebut, di manakah kamu wahai Ummu Yaqub dengan ayat Allah tadi? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa sahaja yang Allah, apa sahaja Nabi Muhammad datang kepada kamu, maka kamu kena ambil dan kamu kena percaya dengan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa sahaja Nabi Muhammad larang, hendaklah kau tinggalkan. Mudah-mudahan tuan-tuan
ada manfaat di sini pengajian kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Lama lagi ni. Tafsir pun tak boleh lagi saya rasa. Tapi tuan-tuan kita semangat menjadah tuan-tuan untuk belajar tafsir pada kuliah yang akan datang. Aku terima kasih kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.